Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni jom kita unboxing barang-barang yang saya beli daripada page kedai buku khot milik Cikgu Safarin. Jom. Okay, ini salah satu. Ini yang pertama, katalog karya-karya pemenang pertandingan seni khot antarabangsa Turki bawah anjuran Islamic Research Center of Islamic History, Art and Culture kali ke-12 atas nama Khattab Muhammad Syauqi Afendi yang wafat pada 1887 Masihi. Kat dua. Ini dia, ni muka depan bahasa Arab dia. Ni punya nama dia, tongkek besar dia, tanda tangan dia. Seterusnya, dapat free gift bookmark untuk tulis khot dengan A4, kertas A4. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Safarin, boleh pakai ni. Yang kedua, kita ada buku Qasidah Al-Alifiyah bi khatti Muhammad Syauqi. Kita ada buku karya khot Qasidah Alifiyah yang ditulis oleh Khattab Muhammad Syauqi. Ini kira cetakan kesinambungan daripada buku ni lah, buku Amsyad Syauqi yang kita duk guna sebagai rujukan khot Sulun Nasah tu. Yang ni untuk orang kata kita discover dalam lagi, itu dari segi dia punya contoh-contoh tulisan. Jadi kita tengok satu-satu. Ni buku yang paling saya nanti-nantikan, buku tentang penulis khot Khattab Abdul Aziz Rifai, khattab yang banyak jasa lah dalam dunia seni khot ni. Lebih kurang dalam 100 tahun yang lalu ataupun 90-80 tahun yang lalu lah. Beliau banyak mengajar khot di Turki dan di Mesir. Banyak mempengaruhi seni khot di Mesir jugalah. Dan beliau antara salah seorang pengasas sekolah khot diploma seni khot yang pertama dekat Mesir, iaitu Madrasah Tahsin Khalid Lara. Beliau salah seorang yang terlibat dalam penubuhan dia pada zaman Raja Mesir yang sebelum ni, Malik Fuad kot, kalau tak silap. Okey, jom. Okey, jom kita tengok isi buku katalog Lawhat Al-Faizah, katalog pemenang katalog karya-karya pemenang pertandingan seni khot antarabangsa yang dianjurkan oleh Irsika Turki. Okey, jom kita tengok mana depan ni. Yang ni depan ke ni belakang?
bertarikh 2019, pertandingan tu 2019. Okey, ni dia punya muka depan dia, punya konten dia. Ni muka 5. Lepas tu ada cerita pasal Khatam Muhammad Syauqi. Lepas tu ada apa nama ni lah, kategori sulus jali, sulus nasah muhaqqaq, sulus nasah, ta'liq jali, ta'liq diwani jali, diwani kufi. Lepas tu ni ada apa nama, orang kata sekitar dia punya dia publicity sekitar penghakiman. Lepas tu majlis apa nama ni, orang panggil majlis depa pengumuman dia. Dan last kali dia punya juri-juri dah. Okey, cetakan dia macam cantik, cetakan dia macam mah betul. Kita tengok sekali lalu. Ini bahagian khot nasah, yang tadi khot sulus. Ini bahagian khot muhaqqaq. Ini bahagian khot sulus nasah. Dia punya penyertaan ni daripada seluruh dunia, banyak negara-negara. Yang tadi yang ni khot nas ta'liq, ni khot diwani jali. Khot diwani, dan yang ni khot kufi. Khot kufi dia banyak jenis kufi dipertandingkan. Okey, last ni nama-nama juri lah. Juri-juri pun daripada banyak negara. Turki ada, Morocco ada, apa nama, daripada Iraq, daripada Algeria, ramai lah. Turki lah, dia ramai, dia punya juri dah ramai. Ni gambar-gambar daripada orang kata masa proses penjurian, masa proses penilaian lah. Ni juri-juri, mereka menilai satu-satu karya secara detail sampailah mereka boleh dapat tentukan siapa nombor 1, nombor 2, 3. Dan nak kata pertandingan seni khot ni special dia, kadang-kadang ada yang kategori tak ada pemenang nombor 1. Maknanya kata dia penilai sampai tahap dia seseorang tu layak tak sampai nombor, mungkin dah dapat nombor 2 aja. Ni apa nama ni? Ni keseluruhan dia punya hadiah dia. 200,000, 206,500. Tak pasti ni lira ke USD ke.
menang 20-52, 4 perempuan 48 lelaki yang menyertai 613 peserta, 80 perempuan 533 lelaki. Daripada Malaysia ada berapa orang? Daripada Malaysia ada 2 penyertaan yang menang. 2 pemenang daripada Malaysia. Yang masuk tu ramai lah rasanya. Ada 66 hadiah, 38 negara, 835 karya yang dihantar, yang turut serta untuk dipertandingkan. Semua sekali peserta 613 orang. Ramai. Pening kepala tak orang juri-juri ni pun. Ni muka-muka yang menang ni. Ni salah seorang wakil Malaysia kita, Ustaz Abdul Baki Abu Bakar. Ni dia, Ustaz Abdul Baki. Dan seorang lagi wakil Malaysia, Ustaz Muhammad Fathi Rusli. Tengok ramai lagi lah yang bukan daripada Malaysia. Alright, selesai kita tengok apa yang ada dalam buku ni. Kita tengok buku lain pula. Kita tengok buku Lempih ni dulu. Buku rujukan seni khat karya Khatib Muhammad Syauqi. Buku dia setiap buka melintang macam ni. Kat lawa cetakan dia ni orang panggil seni Ebro, seni cat minyak atas ayak yang dipindahkan kepada kertas. Collection daripada Akram Haki Iverdi. Ni orang yang menyimpan ni lah buku ni, dia punya manuskrip dia. Ni alamat printing dia. Yang isdar ni, yang apa nama, yang menerbitkan dia ni Darul Mashab Mesh yang cilik bahasa Turki dia, milik Khatib Muhammad Syekh kalau tak silap. Tu dia. Dia qasidah ni dinamakan qasidah alifiyah sebab dia mula dengan huruf abjad Arab, iaitu alif. Alifun ahizzu ila syafi'i fi ghadin syamsud duha qamarul wujudi bin Muhammadin. Lepas tu dia akan sambung dengan ba. Ba'un bijahi, mana kata ni, ba tu huruf mula-mula dalam dia punya bait tu, bijahin. Macam ni alifun, sebab apa dia guna alif? Ni dia punya bait syair dia tu, dia tulis alif. Dia punya pengarang syair ni saya tak pasti siapa dia, tapi yang menyalin syair ni inilah Khatib Muhammad Syauqi lah. Tu soal kedua. Soal kedua ada jim ha kha dal. Ni soal ketiga zal ro zai sin. Soal keempat shin sad dot.
Tozo Ain Ghin Fa. Ini Qaf Kaf Lam Mim. Okay, last Nun. Nun, Waw, Ha, Lam Alif, Ya. Dia punya cetakan dia memang puas hati, memang clear elok. Dia punya cetakan dia memang syok tengok. Macam kita pegang manuskrip dah rasa. Memang jelas dia punya cetakan dia. Ni kalau tengok depan-depan sendiri memang lagi puas hati. Seolah-olah kita masuk museum dapat tengok, dapat pegang manuskrip. Dia punya cetakan dia memang bagus orang Turki ni. Saya respect apa nama Turki ya. Kalau dia cetak manuskrip ke, buku-buku rujukan khat ke, berwarna, lepas tu kualiti nampak dia punya HD dia tu. Kualiti dia memang padu, warna pun cantik. Bila pegang kertas ni rasa macam pegang kertas sebenar. Berasa dia punya tekstur dia, tak mana hak licin, tak mana hak yang kasar sikit. Itulah seputar berkaitan dengan buku Qasidah Alifiyah bi khatti Khattat Muhammad Syauqi rahimahullah. Seterusnya buku ketiga, buku Khattat, buku sejarah tentang Khattat Abdul Aziz Rifa'i yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhyiddin Seri, salah seorang penulis khat yang banyak buat kajian pasal penulis khat di Turki. Tu dia buku dia, cetakan dia pun bagus. Khattat Aziz Effendi, Prof. Dr. Muhyiddin Seri. Ni saya pun tak reti baca bahasa Turki ni, dia kata apa ni, Kobialti Akademisi Kulturwesen. Ni saya pun tak faham. Kita tengok dalam dia ada apa. Bismillah. Tu dia. Ni dia gambar penulis khat yang dikaji, yang inilah gambar beliau berjubah dan berserban seperti ulama Al-Azhar. Ini gambar beliau di Mesir. Kalau dia tulis tu gambar beliau di Mesir pada tahun 1925. Lama. Tu dia ni. Ni karya Syama'il Muhammadiyah, karya yang disebut sebagai Hilyah Syarif, yang menceritakan tentang yang orang kata apa, di dalamnya terkandung hadis berkenaan dengan Syama'il Muhammadiyah. Tu dia. So, ni karya-karya beliau. Kena belajar bahasa Turki ya, baru boleh baca dia punya ni penerangan ni. Tu dia ni, Hilyah Syarifah juga ni, tapi bentuk yang lagi padat, yang lagi rare. Kalau ada kemampuan untuk terjemah ni seronok ni. Ni gambar beliau dengan para pelajar dan guru-guru di Madrasah Tahsin Khatun Khalil Agha di Mesir yang beliau asaskan di bawah Sultan Mesir ketika tu.
Ini beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Ini gambar beliau tahun 1923 dekat Mesir juga, dekat Kahira. Ini gambar beliau juga. Ini saya tak pasti kat mana. Ini bahagian dia punya pelajar-pelajar ya, kisah sebagai pelajar-pelajar ya. Ini Kahira Ijazah Yuridi. Mungkin contoh pasal pelajar-pelajar dia yang diijazahkan oleh beliau di Mesir. Dia punya susunan Masya Allah. Khuat Nasah dia pun hebat. Ini batu tulisan yang mempunyai ukiran tulisan beliau. Ini gambar beliau, gambar rocker beliau. Ini himpunan karya-karya dia. Tak silap bentuk Haidar Sharifah macam ni, orang sebelum beliau pun ada buat dah, nama Mustafa Rakim. Khatak Mustafa Rakim ada buat dah macam ni. Beliau mungkin ikut sebagai tradisi. Ni karya yang banyak khat dalam dia. Ada khat Tukuro, khat Sulus, khat Nasar, khat Diwani Jali, khat Farisi, khat Ta'li Jali dan khat Diwani. Khat bawah ni dia tulis dia tulis kat sini, kata bahawa At'aful Kuttab As-Sayyid Muhammad Abdul Aziz min talamis al-ma'ruf bil Haj Ahmad Al-Arif Al-Falbawi wa huwa min talamis al-ma'ruf al-Haj As-Sayyid Muhammad Syauqi ghafarallahu wa dhunubahum wa satara ujubahum. Amin. Mana kata karya ni ditulis oleh beliau sendiri, Abdul Aziz Muhammad Abdul Aziz Rifai, murid kepada Haji Ahmad Arif Al-Falbawi, dan ini guru beliau murid kepada Khatak Muhammad Syauqi, yang buku yang kita tengok tadi tu. Tu kiranya datuk dalam segi inilah apa nama, dalam keilmuan khat ni, datuk beliau dalam keilmuan khat ni. Daripada dulu seni khat ni juga macam ilmu agama, diturunkan melalui sanad-sanad, disahihkan melalui adanya sanad. Ini karya popular taklid daripada Syauqi. Khatak Syauqi ada buat karya macam ni dan beliau pun taklid, guru beliau pun taklid juga karya ni. Ini sebahagian daripada mushaf Al-Quran tulisan tangan beliau. Memang kualiti cetakan tu memang kualiti. Ini mushaf beliau juga. Mungkin ada di kalangan gambar mushaf ni dalam mushaf beliau yang ketika mana beliau ada di Mesir. Ini karya murakka'at beliau, Bismillah khat suluh, dan teks hadis Nabi menggunakan khat Nasar. Masya Allah, memang tak dapat dinafikan lah tulisan beliau. Memang ada roh Syauqi ya. Buku khat ni penting, berkualiti tinggi dan beresolusi tinggi, sebab kita nak kaji huruf-huruf nak kaji tulisan-tulisan ni, memang kita kena cari buku-buku khat yang orang kata jelas, gambar dia jelas, berwarna. Sebab bila kita convert, kalau kita buku-buku yang tak ada warna, buku khat tak ada warna boleh, tapi dia punya kurang jelas lah, tulisan tu akan jadi kurang jelas kalau tak ada warna.
kalau hamzah sama macam ni tak apa kan. Hudalil muttaqin, insyaAllah. Tarkib dia cantik. Qatsul Hijali, ini karya khat jenis Zarandut yang karya khat yang disalut dengan emas, huruf yang disalut dengan emas. Tu dia, ni pun yang disalut dengan emas juga. Ini karya taklid turun-temurun juga ni. Banyak kotak-kotak menulis ayat ni dalam bentuk yang lebih kurang macam ni, secara turun-temurun. Ada serban orang sufi di sini. Kotak-kotak dulu semua baku-baku yang alim, insyaAllah. Khat Dewan Jali beliau. Khat bentuk buah apa ni, buah macam buah pear, macam buah lai tu kan, ataupun buah janggut. Banyak juga karya-karya Zarandut beliau, karya bersalut emas beliau. Ini jenis-jenis Tugro yang asalnya adalah bentuk khas untuk tanda tangan Sultan Osmani, khat Farisi beliau, ataupun dipanggil khat ta'liq. Ini buku rujukan khat ta'liq beliau, insyaAllah. Sejujurnya memang saya puas hati dapat beli yang buku yang kualiti tinggi macam ni. Buku ni tak silap tahun berapa tahun 1959, dikeluarkan oleh, dicetak oleh ni Kublialti Akademisi Kultur Sanat, Akademi Seni dan Budaya, kalau tak silap saya lah. Kultur ni budaya, sanat tu seni, kalau tak silap saya lah. Cetakan ke berapa tak pasti, cetakan pertama apa. Dan seingat saya, beliau Prof. Dr. Muhyiddin Seri ni banyak menulis buku-buku kisah sejarah khat dan sejarah penulis khat. Terima kasih kepada Cikgu Safarin, admin page kedai buku khat ni, banyak mengusahakan untuk masuk buku-buku seni khat daripada luar negara ke dalam Malaysia ni. Saya cukup suka dengan usaha beliau. Terima kasih banyak-banyak juga lah kepada beliau. Dapat juga saya mendekatkan diri dengan lebih dekat dengan khat-khat zaman dulu dan khat-khat zaman sekarang. Sekarang kita letak bawah, kita utamakan khat zaman dulu, banyak dasar mereka. Dan terima kasih juga kepada Khat Muhammad Osjai yang banyak usaha untuk keluarkan manuskrip daripada muzium untuk dijadikan rujukan seni khat. Alhamdulillah, selesai unboxing kita hari ni. Okey, ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum.